Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ni malam Jumaat kan, tidak awal. Saya nak lari sedikit daripada perbincangan saya sebelum ini tentang statistik, dan saya nak menyentuh sikit beberapa perkara yang saya tak pasti sebenarnya situasinya di Malaysia, tetapi mungkin pengalaman saya masa berada di Australia boleh menjentik sedikit pemikiran kita pada malam ini sebelum kita tidur ya. Ada 8 perkara saya nak sentuh kat sini, 8 atau 9 perkara tentang bagaimana masyarakat Australia, dan saya rasa begitu juga masyarakat barat yang lain menjaga kanak-kanak ini sebagai suatu kelompok yang sangat istimewa. Okey. Ini adalah senario yang saya alami, sesuatu yang realistik yang kita boleh share bersama. Pertama, kalau anak kita demam, okey, tentulah kita pergi sana, anak kita demam kan, doktor tidak akan memberi antibiotik. Okey, selalunya bila anak kita demam panas, dia tengok maybe tengok kita punya heartbeat dan sebagainya anak kita. Lepas tu dia akan minta berehat selama 3 hari, beri banyak plain water. Dan kalau sekiranya anak itu tidak kebah daripada demamnya, maka barulah doktor akan buat second step. Jadi doktor nak pastikan antibiotik itu bukanlah suatu yang mesti diberi setiap kali anak demam sebagaimana yang berlaku di tempat kita. Okey, setiap kali jumpa doktor kita akan dapat antibiotik ya. Itu situasi yang saya alami lah. Okey, tak tahulah kalau sekarang dah berubah ya. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, apabila kita tidak membawa anak kita ke sekolah, maybe kita nak buat dia pergi shopping, maybe anak kita ada masalah ke, tak bangun ke, ataupun ada apa-apa hal tertentu, kita bawa dia pergi shopping pada waktu sekolah, maka kita kalau kita dilihat oleh pihak berkuasa, maka kita boleh dikenakan tindakan kerana tidak menghantar anak ke sekolah. Bermakna anak itu dipastikan berada di sekolah oleh masyarakat sekitar. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah tentang kehadiran anak di sekolah. Waktu sama di mana suhu yang panas. Okey, anak-anak diwajibkan memakai topi cap, wajib. Mereka tidak boleh berada di tempat yang tidak tertutup dalam bangunan kecuali dengan memakai cap. Datang ke sekolah wajib pakai cap, terutamanya sepanjang summer. Okey, kat sini panas macam mana pun anak kita naik pensan kat Padang, whatever is it, kita teruskan juga kan. Tapi sana tidak, mereka pastikan itu tidak berlaku. Dan ada kalanya kalau terlalu panas dalam ramalan cuaca, okey, mengatakan bahawa besok panas yang terik, maka sekolah boleh ditutup. Okey, kadang-kadang dalam summer tu 3-4 hari cuti dan anak-anak tidak dibenarkan keluar lah. Okey, kerana apa? Kerana mereka nak protect anak-anak. Okey, pejabat tak ada cuti, tapi untuk anak-anak sekolah mereka berikan kelonggaran untuk bercuti. Okey, yang keempat tentang junk food. Katalah saya membekalkan anak saya kek, malam tadi ada birthday, kita potong kek, anak pergi sekolah besoknya. Maka bila doktor bila cikgu nampak anak kita bawa junk food macam kek, macam candies, okey, whatever lah yang seumpama dengannya, maka dia akan ambil, dan mereka akan ambil sikit bagi anak kita rasa, jangan tak rasa langsung, bagi sikit dan dia akan simpan. Anak kita balik, dia bagi balik, dia kata tell your mother this is junk food, this is not good for children. Okey, dia akan nasihat anak kita balik kata, mak, cikgu kata tak usah bawa lagi sebab ini tak sesuai untuk anak-anak kan. Okey, jadi itu adalah tentang junk food. Okey, kemudian sekiranya ada acara-acara program di sekolah, okey, yang melibatkan persembahan, yang melibatkan kebudayaan, yang melibatkan apa saja, anak-anak tidak dibenarkan untuk membeli pakaian baru, kasut baru, beg baru, perhiasan baru, kostum baru, tidak. Anak-anak diminta buat persembahan, dan kalau perlukan kostum mereka akan buat dengan bahan-bahan terbuang ataupun menggunakan apa saja pakaian kita di rumah, dan kita tidak dibenarkan beli baju yang baru kerana mereka dapati itu bukan satu keperluan untuk anak-anak. Anak-anak tidak dilatih untuk meminta sesuatu yang baru, hanya semata-mata untuk persembahan. Okey. Kemudian yang paling ketara yang selalu kita terkena bila sampai ke Australia, terutamanya orang baru, anak-anak wajib
duduk ataupun berada dalam car seat sehingga lebih kurang 12 tahun umurnya. Okey, duduk belakang. Kalau dua orang ada dua car seat dekat belakang. Jadi sekarang ni baru nak implement rasanya di Malaysia kan, baru diwawarkan. Tetapi di sana memang telah lama dilaksanakan untuk child protection, untuk melindungi anak-anak. Kemudian yang ketujuh, mereka bukannya textbook based centered, sebab itulah mereka nak pastikan anak-anak ke sekolah tidak membawa beg yang berat. Kerana itu tidak sesuai dengan anak-anak akan stres bawa beg yang berat, maka mereka sesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang lain, terutamanya menggunakan worksheet, menggunakan whatever lah, banyak hands on. Okey, hanya diberikan panduan oleh guru sahaja. Okey. Kemudian satu lagi, nombor 8, di sana ada banyak women and children hospital, di mana hanya perempuan dan kanak-kanak saja di hospital tu, lelaki minta maaf. Jadi dengan adanya women and children hospital, okey, di semua suburb, okey, di sebahagian di seluruh Australia, menunjukkan bagaimana mereka sangat mementingkan women and children. Okey, saya rasa kita tidak ada di sini, dan pergilah di mana saja di tempat kita boleh menunggu, akan adalah satu ruang untuk anak-anak bermain. Jadi bagaimana mereka merasakan bahawa anak-anak itu sesuatu yang sangat berharga, dan sekolah mereka ada satu children protection policy yang sangat ketat. Okey, tidak boleh kita senang-senang nak jentik anak-anak di sekolah. Okey, kerana apa? Kerana mereka melihat itu sebagai satu penderaan. Tetapi oleh kerana situasi di sana agak ceria, kanak-kanak seronok ke sekolah, maka isu-isu begini selalunya tidak timbul, okey, ataupun jaranglah kedengaran. Saya cuma nak menyebut di sini bahawa menjaga kanak-kanak supaya tidak stres, menjaga kanak-kanak supaya seronok, menjaga kanak-kanak supaya terlindung adalah keutamaan yang diberikan, dan keutamaan ini sangat ketara, dapat dilihat dengan lebih jelas di peringkat sekolah rendah. Okey, tapi malangnya saya tidaklah dapat merasainya apa yang berlaku di sini, macam biasa je kan, macam kita alami selalu. Tetapi tidak di sana, mereka memang prihatin dan nak pastikan anak-anak itu dalam keadaan selamat dan tidak tertekan emosinya, dan boleh belajar dalam keadaan gembira. So ini adalah sesuatu yang dikatakan sebagai well-being among children di Australia yang saya tak berapa nampak di sini. Okey, mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu daripada pengalaman saya dan pengalaman rakan yang pernah berada di luar negara, untuk kita fikirkan kenapa mereka begitu menghargai anak-anak untuk upbringing, a good upbringing, okay, healthy upbringing. Okay, nak memastikan sekali-kali dapat diberikan kesempurnaan kepada anak-anak. Okey, itu sajalah saya sempat berkongsi sedikit saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bersama para pendengar. Assalamualaikum. I love you. Bye.